Ya, inilah yang kita bawakan menerusi segmen kita seterusnya, segmen motivasi keuangan, pembelian barang keperluan sekolah. Ini amat penting ya. Walaupun kita hampir berada di bulan Disember, sebenarnya kemikiran cuti, tapi perlu juga kita mementingkan dengan keperluan anak-anak kita untuk melangkah hari persekolahan mereka. Kembali ke sekolah di tahun hadapan ya. Saya rasakan ini adalah waktu yang sesuai ya. Jangan kiranya macam last minute. Usin sudah habis, budget sudah lari, baru kita memikirkan untuk kita ni membeli keperluan-keperluan sekolah anak-anak kita ni ya. Kita ni rancang dari sekarang. Alhamdulillah Puan Afizah binti Osili, pakar kewangan bersama kita di sebelah kanan Atul. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Sihat pagi ni ya? Sihat. Alhamdulillah, berjodoh kita ni lagi bertemu dalam segmen kewangan kali ini. Tajuk yang menarik juga untuk sama-sama kita ketahui bersama. Pembelian barangan keperluan sekolah, betul ya? Iya. Baik. Untuk memulakan saya serahkan kepada Atul terlebih dahulu bersama dengan tetamu kita, silakan. Kita ni sebenarnya perlu membahaskan ni perkara ni. Keperluan sekolah. Keperluan sekolah. Dato' kadang-kadang tanya, kan cuti ke juga? Jadi pening kepala kan untuk mengatur langkahan ni. Jadi perlu ada strategi sebenarnya. Betul. Jadi bagaimana kalau kita ni bahaskan bersama Puan Afizah ya, dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, seperti yang Atul sama Wali just bagi tahu tadi kan, pembelian barang keperluan sekolahan ni biasanya kita ni bali hujung bulan Disember. Betul. Pasal kita ni tunggu bonus baru tah membali. So hari ini saya akan recommend bila masa sesuai untuk membeli barang keperluan sekolahan ni lah. Bukan menunggu sampai Disember baru tah membeli. Baik ya. Untuk memulakan ruangan wawancara kita ini, topik pembelian barang keperluan sekolah. Jadi apa yang dimaksudkan di sebalik tajuk ini? Apa sahaja keperluan barangan sekolahan ni? Bila masa yang sesuai. Apakah? Okey, jadi saya akan beritahu dulu faktor utama kenapa kita ni selalunya membeli hujung bulan, masa Disember ni kita ni membeli. Okey. Pasal biasanya masa bulan Disember ni adalah masa ibu bapa meluangkan masa dengan anak-anak dari merancang percutian keluar negara yang seperti Atul sebut tadi ke aktiviti anak-anak supaya diorang ni indah boreng. And then jangan lupa juga kalau kita ni ada janji jika diorang memperolehi result yang bagus di sekolah. Kadang-kadang gadget lah, apalah yang hutang-hutang ada. Kali sudah ketanian semuanya, belum ada bonus ketani keluarkan toh. Ketani kalau ketani ada merancang percutian, pasal sekarang ni macam baru buka apa tu, baru tak ketani macam baru merancang bulan ini dan semuanya tu semua perbelanjaan akan meningkat. Bulan 12. Sudah semua ketani bayar apa tu, last ia tak ketani selalu kial-kial macam menunggu bonus baru tak akan membeli barang keperluan sekolah. Kali ketani dah tahu lagi macam bonus satu kadang-kadang di hujung bulan atau tapi diorang kan sekolah sudah. Itu yang membuat ketani macam merasa resah. Membeli pasal sudah semua yang tadi percutian aktiviti sama janji ketani arah durang baru tak ketani kan beli barang keperluan ke sekolah durang, which is jangan buat macam itulah. Betul sekali saya setuju ya. Kerana kita khawatirlah ya. Apabila berada di penghujung itu, satu, kalau kewangan ada, bajet ada, nendah ada. Atau duit ada sudah, nendahnya habis sudah kena panyap. Kita ni akan menjadi macam kelang kabut ya untuk mencari nendah untuk anak-anak kita ni. Nendah ada, duit ada. Kerana di musim cuti persekolahan semua dibelanjakan ke sana ya. Jadi akhirnya kita ni kadang-kadang harus berhutang lah, terpinjam-pinjam lah ya, dan banyak lagi lah ya apa yang usaha kita ni bagi mengadakan anak kita ni. Jadi Atul, macam mana berikutnya ini? Jadi berikutnya kita ni kan mengetahui lah bila masa yang sesuai untuk kita ni membeli keperluan barang-barang sekolah seperti yang dikatakan tadi di bulan Disember. Jadi macam mana kita ni membuat perancangan daripada segi keuangan kita ni?
Misal kata dengan gaji yang Ani, jadi berapa persen untuk Ani, berapa persen untuk perbelanjaan dan juga keperluan. Mungkin Puan Hafizah ya boleh mengongsikan lebih lanjut lagi, lebih jelas lagi mengenai dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Okay. So masa yang paling sesuai adalah selepas gaji bulan November. Kalau yang tadi kan kita ni bali dulu untuk percutian, aktiviti sama itu. Ani kita ni flip. Kita ni bali dulu barang keperluan bis durang masa November tu supaya in December kita ni indaknya orang guilt free. Macam tu. The guilt free ya. Kita ni guilt free. Yes. Okay. Kita ni guilt free untuk macam kira okay, aku tahu sudah barang sekolahnya ada, textbooknya apa semua tu ada sudah berbali. Jadi indah kita ni kiau-kiau jua macam kalau ujung bulan tu ada bonus, okay, Ani untuk kegunaan tahun depan. Okay. Jadi awal lah. Okey, baik, alhamdulillah ya. Apa yang cuba kita paparkan pada ketika ini adalah sedikit perkongsian ya daripada Puan Hafizah. Mungkin boleh menerangkan kepada penonton kita ni? Okay. Kenapa ada kotak merah itu? Pasal biasanya kalau ketani Ani adalah masa-masa sesuai untuk ketani membali sebab ketani baru mendapatkan kira gaji ketani untuk bulan itu. Jadi dari tempoh Ani pasal kira Ani biasanya kanak-kanak pun belum bercuti fully, so ketani dapat merancang kutak masa dalam jangka masa kutak ini untuk membali semua tiap barang persekolahan durang. Pasal seperti Wali sebut tadi takut barang ada duit tapi barang boleh je ketani kan cara bookstore apa membook awal, bayar awal. So nanti ketani tahu collect saja. Betul sekali, saya setuju. Jadi itulah ya tarikh-tarikh yang dirasakan sesuai untuk membeli ya barangan anak-anak sekolah kita ni di masa hadapan. Jadi untuk berikutnya ini bagaimana untuk merancang membeli barang keperluan anak sekolah kita ni? Apa yang dahulu didahulukan, apa yang kemudian dikemudiankan? Okey, selalunya as usual yang saya selalu sarankan sediakan sinarai. Itu yang paling important. Macam apa yang kita ni kan bali, buku teksnya, alat tulis, beg durang, uniform, kasut sekolahnya ataupun barang-barang yang lain yang nyorang keperluan untuk durang sekolah. Macam mungkin lunchbox kan membarui apa tu untuk membawa makanan bata dari rumah, bata apa. Okay. Ya, baik. Ya, itulah antara barangan-barangan keperluan ya yang perlu didapatkan. Tapi rasa-rasanya macam kalau baju tu ada kemungkinan yang boleh pakai balik lah. Tahun baru badannya basah sedikit. Atau mesti membuat lagi tu membalik lagi. Kalau yang membalik tu serve lagi sedikit. Kalau yang berbuat tu tak. Jadi ia mempunyai perbelanjaan yang meningkat sedikit. Agak sedikit ada lah ya, ada tambahan sedikit. Jadi seperti yang Puan katakan, membeli yang paling sesuai gaji di bulan November. Yes. Jadi berapa persen gaji yang boleh ketani gunakan? Kadang-kadang kan macam ada sebenarnya ia untuk simpanan. Kalau kita ni membincangkan mengenai dengan kewangan ni setiap bulan kita ni ada simpanan. Misal kata ia sudah memperuntukkan waktu bonus satu untuk membeli perkakas sekolah. Tapi tiba-tiba diberi saranan untuk membeli gaji di bulan November. Jadi macam mana kita ni kan mengurus kewangan berkenaan. So sekiranya kalau terkacau ya macam since sekarang ni aku mau flip, aku mau balik awal. Tapi yang resource yang aku ada adalah simpananku, kan? Boleh pakai simpanan itu masa ketani bonus top up. Bagi balik. Jangan dibiarkannya kurang. Orang pinjam dulu, bagi balik. Tapi masih ada simpanan ketani kan tu macam tu. And then percentage atau yang orang question cepu mas. Pasal kan kadang-kadang kita ni dah tahu kan macam kadang-kadang ada buku teks yang kita ni perlu belikan ataupun ada workbooknya ada orang sama alat tulis. Kita ni dah tahu berapa harganya sekarang kan. So apa yang kita ni boleh buat adalah pergi ke toko-toko buku, bertanya berapa. Dari sana kita ni dapat harganya apa tu. Jadi dari sana aku bayar dulu macam tu. Percentage-nya tu
kadang-kadang 10-20% daripada yang ketani balik. Ikut berapa banyak anak lagi. Itulah soalan yang akan ditanya. Bagaimana tips yang boleh ketani guna pakai bagi mereka yang mempunyai banyak anak? Jadi apa yang didulukan terlebih dahulu untuk membeli barang-barang sekolah ni? Okey, so cara berjimatlah untuk membeli keperluan sekolah anak ni adalah salah satunya macam boleh sebut guna semula. Baju apa tu. Tapi kan ada masalahnya juga. Macam kalau barang tu macam baju ready made. Baju tu hanya macam kalau ia tinggi, membesar, anda muat paksa kata dibalik next year kan. Betul. Maybe one of the thing that kata ni boleh buat adalah buat sendiri baju tu. Pasal kata ni boleh beritahu arahan tu, kata ni bali kira kain yang besar. Kata ni beritahu lah, lebihkan 2-3 inci. So tahun depan kalau diorang meninggi apa, boleh alter saja. Dia alter saja. Dia alter saja baju. Khas untuk yang kalau berbuat lah. Kalau yang berbuat. Pasal kalau ready made memang payah lah. Macam kalau anak tu andang damit, and then 2-3 tahun damitnya macam tu. Atau okey lah. Tapi kata ni dah tahu kan pembesaran bis durang. Betul. Jadi kalau untuk baju uniform sekolah, kalau biasanya kan durang will stay sana dalam 6 tahun kan. So apa yang anda juga kata ni kan kata ni kembali setiap tahun sama. Kalau anda ada macam anda berlubang dan tu. So kata ni mau menggunakan semula. Dari sini kata ni dapat menjimatkan duit kata ni kan. Sama juga dengan kasut sekolah. Ni kasut sekolah ni pun payah sikit. Mesti beli baru je. Pasal kaki dia orang macam makin besar. Jadi kita ni cari apa yang kita ni boleh guna semula juga. Macam beg tu boleh guna semula. Betul. Kadang-kadang macam apa yang kita ni boleh buat sama kita ni runding dengan anak kita ni. Macam beg katanya, mak kawanku nya bagku besar anunya bukan main lagi yang main bangkatnya, diorang main surong. Berudah sudahnya. Soalnya aku mau juga. Okey, kata ni boleh begitu, boleh lah. Tapi kau mesti pakai beg ni untuk 3 tahun. Macam tu. 3 tahun. So macam kalau sudah 3 tahun baru kau balik lagi semula macam tu. Dan dia cakap, okey macam mana tu. So ingat 3 tahun macam mana tu. So dari sana kita ni kira berunding dengan tu. Alat tulis pun biasanya macam pen apa tuan, boleh kita ni guna semula. Betul. Pemadam apa tu. Jadi itu adalah salah satu yang kita ni boleh menjimatkan. Buku teks sebenarnya selalunya ketani dah dapat recycle, tapi kalau ketani ada anak banyak and then mungkin diorang menggunakan macam buku yang bersama, ketani sarankanlah dulu anak ketani memulakan anak teks jangan diconting lah ya. Adi mohon makan. Diberikan, dimaklumkan awal. Betul sekali. Dari sini diorang juga akan berfikir juga 2-3 kali. Sudah diorang besar nanti, aku dah perlu bajuku setiap tahun baru. Aku masih boleh guna baju yang sedia ada. So, secara Indah Ketani sadar Ketani sudah mendidik anak Ketani supaya berjimat cermat dengan barang yang diorang miliki. And then supaya dapat lama memakai. Betul sekali. Bukan sahaja buku, balaan baju. Baju abangmu ada tuhnya sekolahnya menangah. Kemudian tapi masalahnya sekarangnya indahnya aku mau je yang barunya. Kan baru je aku naik. Tapi kadang-kadang itulah ya, kalau kita dibagi peralatan dan juga indah baru kepada anak-anak kecil kita ni, mereka akan lebih bermotivasi dan juga lebih bersemangat ya. Tetapi begitulah, kita ni berunding sama diorang, beg boleh baru, kasut tuan lapas punya. Kasut baru boleh. Mungkin beg tuan lapas punya. Pilihlah mana kau mau yang baru. Macam itulah. Dari sana diorang will priority diorang. Okey, mikirnya aku mau nikah. Tapi aku nombor satunya macam mana? Nah, siap. Kalau tu ada berjanji. Nombor satunya mesti ada special. Sebenarnya ada cara untuk ketania memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Kadang-kadang mereka ni memang dah mengetahui perbelanjaan orang tua macam mana. Namun begitu, jika ketani bijak mendidik mereka, jadi maka mereka akan memahami, terangkan. Tapi bukan untuk memerintahkan mereka, tapi terangkan agar mereka memahami. Sekiranya bagi mereka yang mengenai dengan keuangan ini, adakah mereka yang baru saja untuk mengendalikan keuangan terlambat masa ni? Jadi di mana sebenarnya mereka ni kan merujuk? Misal kata, kan selama ni dah ada simpanan, dah ada apa. Tapi tiba-tiba Puan mengatakan tadi di penghujung November ni
waktu yang sesuai. Gaji belum keluar kan? Masa ni gaji belum keluar, Belum keluar, lah. jadi Tapi macam kan selama ni dah ada simpanan, dah ada apa. ya. Tapi kan masa yang lebih baik itu selepas gaji keluar. Jadi tadi membalik. Sebab tadi dah kamu mau mengacau bonus kira-kiranya. Tapi sedangkan ia dah ada simpanan. Bagaimana ia akan mengendalikan keuangan berkenaan? kita selagi gaji itu belum keluar, belum kita digunakan, belum terlewat. Memang dah dapat. Sebabnya, so sebaik saja yang tadi Nani dah ada simpanan apa tu salah satu yang kita ni boleh buat masa ni lah pergi ke tokoh-tokoh tempat membeli bukuan ya, bertanya kalau ni kan kita ni memang kena bagi list textbook untuk tahun depan apa tuan, kita ni boleh tanya arah durang kan ni berapa yang beli apa, so kita ni boleh riki-riki berapa harganya apa tu, pasal kadang-kadang ada juga yang membagi diskaun. Yang kalau tu tempat macam mungkin 2 tempat lah yang kita ni boleh cek. So dari sana sini lagi murah apa tu. Aku booking sini sudah kali gaji keluar. Kita ni mulakan simpanan dulu kan tu. Mulakan sedamit-damitnya lah. Mungkin kalau sudah baruan tu maybe RM10, RM20. Kali bali dulu barangan ni. Belum datang pun barangan ni arahan tu. Booking, bayar. Bayar tah. Kalau boleh bayar penuh. Bayar penuh, mengambil saja nanti. Catuk. Sudah tu kali selebihnya tu ani berjimat cermat. Kamu menunggu di bulan Disember. Kalau boleh ni pasal kira ani baru kan memulakan habit macam mana ni kan. Betul. So kita ni mesti sabar. Dan kita ni tahu sudah Disember keluar nanti boleh cover the rest. Tapi still tak. Bali dulu barang keperluan itu. Itu yang paling important. Baik. Jadi backup parut pembaik. Yang penting keperluan sekolah. Baik. Ani dari tadi kita ni bercerita di penghujung tahun ada bonus. Apa ceritanya mereka yang tiada bonus, yang hanya ada gaji-gaji harian sahaja, macam mana pendapat So bagi mereka yang tidak ada bonus untuk bulan itu, apa yang kita ni boleh buat adalah backup parut. Pasal the thing is barang keperluan sekolah ni mau kita ni mesti bali jua. Jadi daripada macam kita ni mungkin tahun ni jangan buat terlampau banyak aktiviti di luar. Pasal aktiviti kanak-kanak ni sebenarnya ada yang free. Macam kita ni ke pantai, percuma, taman peranginan, eco corridor berjalan apa macam apa tu ni orang berlari arah park apa semua ni boleh ni orang free. Anda semestinya kita ni ke melihat wayang keluar setiap negara, makan apa makan tu mahal apa itu ni. Boleh mungkin tahun ni kita ni boleh beritahu anak kita ni tahun ni mama papa kan berjimat sikit, kita ni buat aktiviti membuat macam berbata berkemah di pantai atau batas sudah ni jarang mendengar apa tu daripada berbata dari rumah. So dari sana yang kanak-kanak mau yang lebih bermakna adalah meluangkan masa sama durang. Betul. Alhamdulillah. Baik, terakhir sebelum kita dikesutukan masa ni ringkasan apa yang dapat ringkaskan lah daripada tajuk kita pada hari ini. So ringkasan dalam membeli barang keperluan sekolah, salah satunya adalah merancang awal dengan pasangan anda mengenai macam di mana akan membeli barang ini, sama ada kita ni adakan percutian kah tahun ni indah ataupun ke mana kita ni kan bawa anak ni kita ni apa, and then yang kedua yang paling banyak lah, jangan segan untuk guna semula keperluan sekolah yang sama. Dah ada orang tahu. Dah ada orang marah juga. Dah ada orang marah. Dah ada orang mungkin anak kita ni marah lah, anda sama. Tapi kita ni boleh didik anak kita ni, dia juga orang tahu ni. Kan? Dan yang ketiga, jangan lupa juga untuk menyimpan masa depan anak kita ni, iaitu persekolahannya masa ia di uni. Pasal kita ni dah tahu kan macam kemungkinan masa tu ia lebih memerlukan duit untuk orang get on orang punya fit apa untuk interview ke apakah. Betul sekali ya. Apa yang ingin kita nasihatkan juga, jangan takut untuk berbelanja untuk masa depan anak-anak kita ni ya. Sebenarnya anak-anak kita ni adalah our investment ya. Di masa depan perlu kita diterapkan dalam diri mereka
pendidikan ya boleh mengubah cara hidup mereka. Jadi ada satu slide lagi yang ingin kita kongsikan bersama, khususnya untuk audio penonton dan okey, mungkin boleh diterangkan ya. So kalau ada apa-apa masalah lain selain bukan Ani sajalah yang kita malukan bertanya arah kawan kita ke apa, bolehlah dihubungi kami ini, boleh dihubungi arah email address kami ask.fpab@outlook.com ataupun laman media sosial kami di Facebook FPAB ataupun di Instagram FPAB_BN. Baik, alhamdulillah ya. Jangan lupa untuk hubungi mereka untuk mendapatkan sebarang nasihat dan juga mungkin beberapa tips ya dan juga maklumat semasa. Baik, terima kasih Puan Afizah ya kerana bersama kita pada pagi ini dalam segmen kewangan, motivasi kewangan. InsyaAllah ada kesempatan kita ini akan bersama lagi di lain waktu dengan tajuk yang lain pula ya. Sampai jumpa lagi nanti.